Mutusami. Dan ini pula Makcik Leha. Mutusami memiliki sebuah bengkel motosikal. Makcik Leha pula seorang peniaga nasi lemak. Makcik Leha adalah seorang ibu tunggal. Beliau ingin membeli sebuah kereta bagi memudahkan penjualan nasi lemaknya. Mutusami pula ingin memperluaskan perniagaan beliau dengan membuka cawangan baru. Aha, kenapa pening kepala? Skor Access kan ada? Jom Arif terangkan. Apa itu Skor Access? Skor Access adalah platform digital yang membolehkan para usahawan memohon pembiayaan perniagaan secara di atas talian dari pelbagai agensi atau institusi secara serentak melalui satu permohonan. Skor Access menawarkan platform permohonan pembiayaan sehingga RM1 juta Malaysia dan kelulusan sepantas 48 jam sahaja. Ya, 48 jam. Dah lulus? Semak guna telefon bimbit je. Siapa yang boleh memohon? Usahawan sama ada individu atau syarikat yang ingin mengembangkan perniagaan mereka. Apa pula kriteria kelayakan untuk memohon? Anda yang berumur di antara 18 hingga 70 tahun, mempunyai pendapatan tetap dari perniagaan atau sumber yang berkaitan, dan mempunyai akaun bank di mana pendapatan dikreditkan. Mudah kan? Mohonlah sekarang. Skor Access dijana oleh Center for Entrepreneur Development and Research SEDAR, sebuah subsidiari milik penuh SME Bank. Layari laman sesawang www.skoraccess.my. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke sesi sembang Skor Access yang dibuat julung kalinya pada malam ini. Jadi saya, Fa, adalah moderator pada malam ini. So, tajuk kita adalah survival syarikat ketika pandemik COVID-19. Jadi sebelum kita start, saya suka untuk saya ingatkan yang kita akan ada sesi soal jawab pada hujung sesi ini, di mana kita akan tanya 2 soalan dan siapa yang jawab paling cepat akan berpeluang untuk memenangi voucher daripada Grab. So stay tune lah sampai ke hujung untuk mendapatkan voucher-voucher tersebut. Right, so tanpa membuang masa lagi untuk mengulas topik ini dengan lebih lanjut, bersama-sama kita pada malam ini adalah Encik Saiful Rizwan, iaitu orang penting bagi Skor Access, dan juga Puan Iza Azwati, co-founder kepada seri emas Marine Sendirian Berhad. So, Puan Iza mempunyai pengalaman selama 20 tahun di dalam perkhidmatan Marine ini. Terima kasih, Fa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada moderator dan Cik Saiful. Terima kasih. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kerana menjemput saya sebagai salah seorang calon untuk sembang-sembang santai bersama Skor Access. Syarikat Seri Mas Marine bermula pada tahun 1991 dan bermula dengan syarikat enterprise dan diperbadankan pada 1996 menjadi syarikat Sendirian Berhad dengan modal berbayar RM150,000 pada permulaannya. Kami adalah salah sebuah syarikat yang berdaftar ataupun vendor kepada MISC, anak syarikat Petronas, yang menjalani aktiviti membekalkan bahan-bahan makanan kepada kapal-kapal yang berlabur di perairan Linggi, Sungai Udang, Petronas Sungai Udang, Johor Port dan Port Dickson. Dalam masa akan datang kami akan cuba melebarkan sayap untuk cuba membekalkan ke negeri-negeri lain terutama di Pantai Timur. Dan di samping itu kami juga menambah baikkan marine services kami tidak hanya bertumpu kepada ship chandler tetapi juga kepada freshwater delivery, iaitu membekalkan air mentah kepada kapal-kapal yang berlabur di sekitar perairan Melaka. So, Puan dalam industri perkhidmatan marine ni, apakah cabaran-cabaran yang Puan lalui semasa pandemik COVID-19? Adakah Puan affected or macam mana? Untuk first MCO yang pertama pada tahun 2020, kami agak sedikit terjejas terutama sekali daripada segi order daripada kapal-kapal disebabkan kawalan pergerakan merentas negeri daerah yang agak ketat.
Dan kami berjaya merentas juga dengan SOP ataupun essential service. Tapi perlu melalui banyak agensi lah, macam Jabatan Laut, maknanya polis yang roadblock tu lah. Untuk kaki tangan pula hanya sedikit sajalah. Tapi sebab kami ada dapat subsidi daripada kerajaan untuk syarikat yang terjejas sepanjang MCO. Okay, terima kasih Puan Iza atas perkongsian itu tadi. Sekarang saya akan serahkan kepada Encik Saiful untuk memperkenalkan diri beliau dan juga apa itu SEDAR. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada moderator Cik Fa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton-penonton FB Live di sesi Sembang Skor Access Survivor Syarikat ketika pandemik COVID-19 ini. Okey, saya Saiful Rizwan Maulana Bakar, saya daripada SEDA. Buat masa sekarang saya bertugas sebagai digital business. Okey, so dekat sini saya akan ceritakan sedikit latar belakang lah mengenai SEDA ini. Okey, so untuk pengetahuan semua, SEDA adalah merupakan anak syarikat bilik penuh pada SME Bank, iaitu kita ni ditubuhkan pada awal tahun 2013 lah. So untuk tujuan ini, ia ialah menjadi pelengkap kepada SME Bank untuk dalam peranan dia ialah dalam pembangunan usahawan. Okey, so cita-cita SEDA ni ialah untuk menjadi pusat kecemerlangan bagi pembangunan keusahawan dan transformasi. So di sini kita ada misi dan kita punya visi. Apa itu misi dan visi SEDA? So misi dia ialah untuk mengembangkan kemampuan usahawan untuk menjadi pembangunan usahawan dan menyokong agenda ekonomi negara. So inilah kita punya misi dan visi kita lah. Apakah peranan dia? Peranan untuk SEDA ini. Peranan SEDA inilah kita berkonsepkan latihan keusahawanan. Latihan keusahawanan dan pembangunan yang berpaksikan daripada kajian, fasiliti dan juga fungsi pembimbingan usahawanan. Dan bagaimana iaitu SEDA menjalankan latihan itu. So buat masa ini kita di dalam tempoh PKP. So di dalam tempoh ini kita menjalankan latihan secara virtual lah, secara online. Dan juga kita buat sebelum ini kita melakukan di dalam kelas. So dekat situ kita buka dalam satu kelas yang besar dan kita mengumpulkan usahawan-usahawan untuk menjalani program bersama SEDA lah. Dan juga kita yang keduanya ialah kita berpaksikan kepada fasiliti kajian. So fasiliti kajian ni ialah kita menjalankan kajian-kajian berkenaan dengan pemasaran, berkenaan dengan ekonomi semasa dan terkini. So apa dia isu-isu dan cabaran yang telah dihadapi oleh SEDA buat masa inilah di dalam tempoh PKP ini. Dan yang ketiganya ialah kita membuat satu bimbingan keusahawanan lah. So bimbingan keusahawanan ini kita melakukan secara face to face. So sebelum ini kita pergi kepada syarikat-syarikat di luar sana. So kita mengidentifikan syarikat-syarikat itu, bagaimana operasi, bagaimana tahap prestasi semasa lah. Dan juga kita masih membuat satu bimbingan keusahawanan ini tetapi melalui virtual jugalah. Okey, so itu adalah latar belakang serba sedikit mengenai SEDA itu sendirilah. Okey, so itu dia. Encik Saiful dah menerangkan apa itu SEDA dan apa itu misi-visi bagi SEDA. So sekarang ni boleh tak Encik Saiful terangkan apa itu Skor Access? Sebab Skor Access adalah topik utama kita pada malam ini. Okey, seterusnya ialah Skor Access. Skor Access ini ialah salah satu portal permohonan pembiayaan perniagaan yang khususnya kita target kepada para usahawan kecil dan usahawan-usahawan mikro yang khususnya untuk perniagaan-perniagaan yang baru nak memulakan perniagaan lah. So Skor Access ni ialah salah satu platform. So dekat salah satu platform ni kita menggunakan sebagai permohonan perniagaan online. So melalui agensi dan institusi-institusi kewangan yang lain
di dalam satu permohonan. Okey. So bagi usahawan-usahawan kecil dan mikro yang berminat untuk apply dekat Score Access ni, macam mana? Adakah prosedur-prosedur yang mereka perlu lakukan? Boleh Encik Saiful ceritakan tak? Okey, so bagaimana usahawan-usahawan ni hendak memohon di dalam Score Access inilah. So di dalam Score Access ni kita menawarkan kepada usahawan-usahawan tu secara pantas dan senang melalui satu permohonan. So di situ kita bagi memudahkan mereka ni untuk meng-apply lah di dalam platform ni secara digital. Okay, sebetul lah orang cakap everything is at the tip of your finger sekarang. So nak apply Yes, pun correct. boleh terus one click saja. Yeah. Okay, so untuk mereka-mereka ni, adakah mereka kena prepare macam some sort of documents ke untuk apply? So bagaimana usahawan-usahawan ni hendak memohon di dalam Score Access? Okey, so kita memerlukan beberapa dokumen dan juga kriteria. Okey, so saya akan menerangkan berkenaan dengan kriteria dia dulu lah. So seperti sedia maklum, kriteria dia seperti institusi-institusi kewangan dan agensi di luar sana ialah hendaklah usahawan tu berumur 18 tahun dan juga kita fokus kepada usahawan muda lah. So usahawan muda dan juga graduasi di luar sana. So mereka ini boleh memohon untuk Score Access inilah. So yang keduanya, apa yang kita perlukan ialah sijil SSM, iaitu Suruhanjaya Syarikat Malaysia. So kita memerlukan sijil itu untuk memastikan sama ada usahawan-usahawan ini berdaftar. So ada yang buat masa ini kita mengetahui ada usahawan-usahawan di luar sana membuat perniagaan online. Mereka hanya membuat perniagaan itu sahaja tetapi tidak berdaftar. Tetapi bila mana mereka hendak memohon di dalam Score Access ini, mereka hendaklah mendaftar syarikat mereka itu. So itu adalah salah satunya lah. Dan yang ketiganya ialah kita memerlukan penyata bank, iaitu orang kata bukan penyata bank account, iaitu mereka hendaklah membuka akaun di atas syarikat mereka. So buat masa ni macam saya menerangkan tadi berkenaan dengan bagaimana mereka membuat perniagaan online itu sendiri. Bila mana mereka membuat perniagaan online itu, mereka mendaftarkan nama mereka di atas nama personal lah. Tetapi sebenarnya kalau jika mereka hendak mendaftar atau hendak memohon pembiayaan di dalam Score Access ni, mereka hendaklah meletakkan bank account itu di atas syarikat mereka sendiri. So dekat sini ialah bagi tujuannya ialah kita hendak melihat transaksi perniagaan itu dan kita transaksi itu akan direkodkan lah. Dan juga itu berkenaan dengan kriteria lah. Dan seterusnya saya akan membuat satu apa dokumen yang diperlukan bagi usahawan itu sendiri untuk memohon lah. So yang pertamanya ialah dokumen berkenaan ialah memerlukan 7 bulan penyata bank. Hendaklah dihantarkan ke dalam sistem ini. So oleh kerana kita seperti saya katakan tadi, oleh kerana kita fokus kepada usahawan-usahawan kecil dan usahawan-usahawan yang baru hendak memulakan perniagaan ini, so disebabkan itulah kita memerlukan 7 bulan itulah. So 7 bulan tu kita hendak merekodkan dia punya transaksi perniagaan tu. So kita nak tengok daripada segi apa dia punya dari segi expenses dia, apa segi daripada dia punya income dia daripada situ. So daripada situ kita akan check and balance lah. So bagi mereka yang dah ada dan lengkap dokumen ni, ada tak portal di mana mereka boleh register dan juga apply? Okey, untuk sedia maklum kepada para penonton malam ini, anda semua boleh layari di
laman website kami di www.scoreaccess.my. So dekat sini anda boleh ke laman website ini dan terus mendaftar nama dan juga email yang telah ditentukan di situlah. So dekat situ anda boleh memohon pembiayaan ini dengan memasuki nama dan email address dan seterusnya mendaftar terus ke Score Access portal tersebut lah. Simple je the steps. Rasanya semua orang takkan ada masalah lah kot nak apply kan. Dokumen pun simple saja, steps pun simple je kan. Betul. So dia punya langkah-langkah, cara-cara dia ialah senang dan pantas. So itulah salah satunya Score Access ni diwujudkan bagi memudahkan usahawan-usahawan dan juga anda untuk mengapply di dalam Score Access ini. So itu dia penerangan daripada Encik Saiful. So kita kembali pula lah kepada Puan Iza. So kami nak tahu macam mana Puan boleh dengar pasal Score Access ni and bagaimana overall experience Puan selama menggunakan perkhidmatan Score Access ni. Boleh Puan terangkan sikit? Okey, terima kasih Fa. Okey, saya mendapat tahu tentang Score Access ni daripada seorang sahabat yang memberitahu tentang ada satu platform digital yang menyediakan pembiayaan perniagaan di Facebook. Maksudnya dia kata boleh upload segala jenis dokumen di Score Access tu tanpa perlu kita menghantar soft copy, maknanya all digital lah, maknanya online, paperless, terutama sekali daripada di zaman MCO ni lah. Jadi saya memohon memasukkan data-data syarikat, pekerja, income statement, management account, audited bank dan sebagainya semua di dalam web tersebut. Dan jadi samalah kan seperti yang Encik Saiful terangkan tadi. Betul. Dokumen-dokumen tersebut. Okey. Jadi prosesnya tak mengambil masa sampai seminggu ke berhari-hari. Just kita upload, kita tukar format kepada PDF dan kita upload saja dalam Score Access punya website tu. So dan kita send untuk menunggu arahan seterusnya lah. Semudah all about fingers lah, semua senang. Malam ke atau ketir boleh buat. Saya rasa di tempat mana-mana. Yeah, another good thing about Score Access is that everything is done online, so it's paperless, which at the same time boleh help to save environment jugalah. Yes. Okay. Okey Puan, saya ada satu soalan. Selain daripada bila memohon Score Access ni lah, bila Puan katakan tadi ialah kita memohon ni secara mudah, senang, cepat apa semua kan. So macam Puan katakan tadi, bila kita berbaring atas katil pun kita boleh memohon kan. So daripada segi daripada segi sudut untuk memohon tu, ada tak lagi yang macam apa yang Puan perlu buat lah? Macam contohnya bila membuat urusan di luar ke, ataupun bila bila menguploadkan satu dokumen ke satu dokumen yang lain, dan bagaimana Puan nak menguruskan dokumen-dokumen tu dengan baiklah. Okay, di atas talian online. Okey, walaupun kita sekarang MCO, kebanyakan agensi ataupun audit company, secretaries banyak yang work from home, tapi tak ada masalah. Cuma kita just hantar email macam untuk CTC ataupun Certified True Coffee document, diorang just CTC dan kita scan dan kita terus upload kepada Score Access punya website, tak ada masalah. Macam bank pun semua senang, just minta call bank dan dia boleh email. Semua senang. Berbanding kita terpaksa pergi traditional, kita terpaksa pergi bank, ambil number, jumpa officer, nak job. Tak ada, melalui Score Access ni semua upload melalui online sahaja. Yalah, maksudnya bila mana tu kita berhubung secara talian sajalah. So bila pegawai daripada agensi dan institusi semua online. Institusi kewangan yang lain tu dia hanya berhubung secara online melalui call ataupun kita akan trace melalui apps apa semua tu lah. Semua by email, semua tak ada masalah lah. Semua kita teknologi kan. Jadi kita jimat masa, jimat kertas, semualah cepat.
Semuanya jimat. Yeah, Rasanya this is very helpful juga sebab sekarang kan MCO kan betul. banyak institusi-institusi yang tutup kan, tak beroperasi. Jadi rasanya it helps to cut a lot of process lah. Yeah. Simplify. It's more simplified process. Yeah. Okay. Lagipun apa requirement daripada Score Access punya website pun tak terlalu susah lah. Macam dia nak 7 months account, management account, audit account, berapa staff, berapa, mana yang basic-basic lah, tak ada tanya yang bukan yang Complicated membebankan kan? lah. Yes. Bukan complicated lah. Betul, Cumanya jika ada agensi ataupun mereka memerlukan additional dokumen, barulah Puan akan provide lah macam tu lah kan. Itu selepasnya, proses selepasnya lah. Sepatut dokumen lah yang tak cukup. Okey, so macam di dalam Score Access ni kita memerlukan dokumen-dokumen asas, iaitu Betul. yang memerlukan orang kata bagaimana hendak memulakan perniagaan, daripada macam contoh kita buat business proposal apa semua kan. So kita Betul. memerlukan dokumen-dokumen yang asas saja. Tetapi di mana kalau agensi-agensi itu memerlukan another dokumen tu apa semua, so kita akan mereka akan menghubungi balik pada Puan Iza, dan kemudian Puan Iza akan menghantarkan dokumen tersebut kepada diorang. Tetapi secara online lah. So macam Pak kata, Puan Iza kata tadi, kita tak perlu ke sana, tak perlu ke sini apa semua. So kita hanya perlu menekan saja di atas telefon ataupun sebarang device digital ni lah. Dan kelulusannya kita berjaya atau tidak dalam masa 24 jam. Itu yang bagus lah. Maknanya lengkap. Ya, lengkap. Maknanya dokumen submit semua lengkap. Kita ikut je dengar je kat Score Access tu, within 24 hours kita dah tahu lulus ke tidak. Itu bagus. Okay, alright. So daripada segi proses apa semua tu pun memang cepat lah kan? Ya, maknanya dalam masa 3-4 hari lah maksudnya. Saya perlukan CTC daripada audit. Maknanya itu tak ada masalah lah. Tapi once dah submit within 24 hours, boleh tahu result dia. Lulus atau tidak. Okay, alright. Cuma boleh buat masa ni cuma kita hanya boleh trace lah kan? So, macam contoh dia akan bagi tracking number, macam contoh seperti digital device yang lain, mereka akan memberikan tracking number. So sama juga seperti Score Access ni, mereka akan memberikan satu apps ataupun dekat situ tracking permohonan itu sendiri. So di mana kita sendiri boleh contoh bila kita memohon pada pukul berapa, contohnya pada bila hari apa. So dekat situ bila mana memohon ni, kita boleh nampak kita punya perjalanan atas talian kita punya permohonan ni melalui Score Access ni lah. Alright. Betul sangat. So bagi penonton-penonton yang ada soalan ke apa-apa, boleh saja komen dekat bawah. Nanti kita akan reply lah, admin akan reply dekat situ. Jadi saya akan sentuh sikit mengenai situasi sebenar dalam pandemik COVID-19 ni lah. Seperti yang kita tahu, walau ada segelintir yang bisnes yang berjaya untuk mengatasi pandemik ni, cabaran-cabaran dalam pandemik ni, mereka ada yang berjaya mengubah bisnes model, ada yang menggunakan digital marketing dengan jayanya, yang mampu menyelamatkan bisnes mereka. Tapi ada juga yang tidak mampu untuk menangani lah cabaran-cabaran ni, terutamanya dalam segi kewangan lah, untuk sustain the business. So saya nak tanya, bagi pendapat Puan Iza sendiri, bagaimana cabaran yang Puan hadapi dan bagaimana Score Access dapat membantu Puan untuk menangani isu tersebut? Okey, terima kasih Fa. Okey, bila kita involve dalam bisnes, maknanya kita yang cari bisnes, maknanya kalau tak ada bisnes tak ada gaji. Itu dia punya konsep lah. Okey, tak semestinya MCO, maksudnya sesiapa yang involve dalam bisnes, dia kena ada cash flow ataupun ataupun cash flow simpanan aset ataupun wang dalam masa setahun akan datang. Maknanya kita pun tak tahu MCO ni, betul tak? Maknanya katalah kita kena ada standby, maknanya kita sama ada kita sorokkan cash ke, whatsoever kita beli aset whatsoever yang boleh kita gadaikan atau gunakan ketika dalam susah. Tetapi jika ada company yang suddenly dia drop dalam MCO, contohnya macam
flight business flight, hotel. Maknanya suddenly Oh, memang tak yang boleh buat apa. langsung tak boleh Company-company yang beroperasi terjejas kan? lah. Terjejas Hmm. langsung. Memang mungkin tak expect benda ni akan terjadi. Jadi mungkin tak prepare untuk saving whatsoever. Jadi mungkin MCO tu, dalam masa MCO kerajaan ada sediakan banyak dana sebenarnya. Bukan setakat Score Access sebelum ni, start daripada tahun 2020. Kerajaan ada first kali dia open untuk penjana. Penjana lebih kurang dalam 200 juta dana. Tapi dia target dia untuk SME yang kecil lah. Maknanya Kecil. income kurang daripada 50,000. 50,000. Maknanya penjaja, maknanya Penjaja-penjaja kecil, Yes, penjaja-penjaja yang di kecil. tepi jalan tu apa semua. Betul. Lepas tu skim mikro BSN, ada Aziata, banyak lagi sebenarnya. Tapi mungkin dalam masa, tapi nak minta masa tu mungkin terlalu ramai. Dan mereka memerlukan tapisan yang kata betul-betul tapis lah. Maksudnya memang semua orang berniaga. Tapi dia akan tengok account dia. Right. Macam walaupun orang berniaga cash, tapi dia tak masuk duit dalam bank, tak ada transaction tau. Jadi orang nak bagi loan pun akan dia akan query lah mana pergi duit dia kan. Betul. Right. Okay, Sebab itulah dalam syarikat. Score Access pun kita perlukan Yes, 7 bulan betul. penyertaan dulu sebab kita nak Betul. tahu prestasi bisnes tersebut. Ya. Macam saya sendiri marine services walaupun tak terlalu sangat affected lah untuk sejak tahun 2000 walaupun kami vendor pada MSC, cuma kurang sikit lah dari tempahan daripada kapal lah. Itu sajalah. Dan kelewatan daripada segi pembayaran lah kepada kami. Tapi kami boleh survive dengan bantuan subsidi gaji daripada kerajaan 6 bulan dan kemudian ada moratorium. Jadi kami survive maknanya dengan cara itulah. Tapi kami tidak membuang pekerja. Masih boleh membayar gaji pekerja. Alhamdulillah. Dan sehingga kini itulah. survivor maknanya bos owner kena berkorban lah. Maknanya ialah kita anak buah kan yang menaikkan syarikat. Apa-apa pun dahulukan yang bawah lah. Yes. So itu adalah salah satu contoh good leadership yang ditunjukkan oleh Puan Iza ni kepada usahawan-usahawan di luar sana juga. Walaupun seperti yang kita ketahui ramai yang terjejas, ramai yang tidak mendapat cukup pendapatan apa semua. Tapi bila mereka bersabar, tetapi bila mereka menghadapi segala ujian ini, mereka dapat survive untuk meneruskan perniagaan mereka inilah di waktu pandemik COVID-19 ni lah. Okay. Sebab sebelum saya apply Score Access, saya ada mohon banyak jugalah a few macam, tapi semua tak layak because of saya punya sales daripada sekian lah, terlalu tinggi lah untuk saya apply. So suddenly Score Access ni ada, saya apply dan alhamdulillah lulus. Alhamdulillah. Kira flow dia cepat lah. Maknanya dugaan tahun lepas tu saya ni alhamdulillah Allah ganti dengan lebih yang mudah, lebih baik. Itulah. Rasa lega lah sikit kan. Ya, betul. Betul. Memang betul-betul flow dia sangat cepat lah. Betul. Sedar ke agensi pun cepat. Agensi yang menguruskan saya pun pantas. Memang saya seronok lah. Instead of kalau macam sebelum ni saya pernah untuk marah, saya terpaksa naik pejabat, jumpa officer. Jadi online sebenarnya lagi cepat daripada yang traditional punya style lah. Itu sebenarnya. So sebenarnya bila situasi pandemik COVID-19 ini, so mereka semua beralih tumpuan. Maksud beralih tumpuan ni daripada segi tradisional kepada online secara digital apa semua. So daripada situlah orang kata segala agensi yang berkaitan apa semua, institusi kewangan tidak mahu ketinggalan lah, orang kata kan. Dia tak mahu ketinggalan di dalam sudut digital ni sebab mereka ni bila kita menghadapi PKP ni, orang kata tidak boleh keluar rumah apa semua. So daripada situ mereka mempelajari, so mereka memperbaiki orang kata urusan-urusan di atas talian ni lah. So ataupun dia mempelajari lah apa semua tu kan. Betul. Sekarang lah masa untuk diorang upskill themselves,
learn new things kan. Betul. Banyak yang kita tengok lah. Dia bukan kita hanya nak bercerita tentang agensi ataupun institusi kewangan ni sendiri, tetapi semua industri yang terlibat. So daripada industri yang mana lebih fokus kepada traditional punya cara kan. So mereka semua pun mulalah sikit-sikit orang kata mengambil langkah-langkah inisiatif yang baru untuk mempelajari digital punya platform ni apa semua ni lah. Jadi macam kebanyakan macam syarikat yang sedia ada ni pun, kalau patutnya ada banyak syarikat yang mengambil iktibar lah dari apa yang berlaku pada MCO ni. In future pun kita tak tahu. Mana you akan suddenly macam spend on too much on what you need, tapi untuk once you have business, you kena apa-apa pun you kena jaga you punya business. Maksudnya lepas ni kalau tak ada account proper, you buat betul-betul. Sebab itu memang syarat-syarat untuk loan dan membayar cukai. Bayar cukai. So itulah. Cukai minta maaf ya kepada penonton-penonton sekian. Cukai orang kata memang tak boleh nak lari lah. Oh, bukan takut lembaga tu, lembaga Islam kan. Tapi itulah memang satu kriteria lah. Kita sebenarnya bukan orang kata sekarang skeptical Malay ni kadang dia tak nak bayar cukai sebab dia kata cukai ni habis ke tempat lain lah whatsoever. Tapi sebenarnya untuk yang Muslim Bumiputera, kita boleh counterback dengan zakat syarikat atau zakat perniagaan. Tak ada masalah. You declare cukai, tapi you bayar lebih pada zakat. Tak ada masalah. As long as you declare you punya account proper, cantik, apa bank pun akan datang dengan you. You macam tak payah nak ni lah, minta kan. Itu sebenarnya. Betul. Itu yang saya punya pengalaman. Saya memang jaga saya punya account. Saya punya tag, saya jaga betul lah. Sebab saya tujuan saya nak apply loan untuk mudah. Alhamdulillah ada ini satu buktinya lah. Memang cepat lah. So itulah antara pesanan-pesanan Puan Iza, which is to make sure jaga account and bayar tax. Ada lagi ke selain tu? Bayar zakat perniagaan kan, untuk berkat lah company kan. So apa-apa pun kita berbaliklah kepada kepemimpinan Islam tu sendiri. So daripada sudut orang kata daripada sudut integriti dia macam mana, untuk daripada sudut cara dia macam mana kan, terms of industri di dalam professionalism ni semua macam mana kan. So daripada sudut tu kita berbalik-balik ke arah ke sana. So bila orang kata keputusannya apa yang kita boleh dapat sekarang ni lah. So dengan berkat tu yang dikatakan oleh Puan Iza lah. Ya, betul. So Puan, saya nak tanya lah, Puan recommend ke tak Score Access ni kepada usahawan-usahawan lain untuk apply? Okay Puan, terima kasih. Okay, saya memang recommended lah untuk sesiapa di luar sana yang masih tercari-cari permohonan pinjaman yang tak tahu nak apply. Ataupun susah sangat macam minta agensi lain tidak diterima, reject atau bagaimana, cuba terus isi link yang diberikan di Score Access ni. Isi hari ni juga sekarang, isi sambil baring pun boleh isi. Isi. Dia kena yang paling penting isi sekarang. Yes. Belum cuba belum tahu kan. Yes. First action, first result. You lambat, you know you tak dapat. Exactly. Dan satu saya recommended lagi sebab agensi yang Score Access link ataupun yang saya dapat daripada yang pembiayaan ni, during MCO ni memang saya dilayan seperti VVIP lah. Maksudnya segala urusan surat menyurat semua officer datang office saya. Jadi site visit semua datang office, saya sign kat office je. Saya tak payah susah payah. TikTok Maksudnya mereka yang datang kepada Puan. Biasanya sebelum ni bila kita hendak memohon, kita datang kepada dia. Tetapi selepas itu mereka datang kepada kita lah. Merasalah orang minta sign kan. Semua documentation semua di office. Maknanya saya tak perlu pergi ke agensi terbabit, maknanya LO whatever semua by email. Jadi saya sign, and then officer ambil, pick up, then Puan, okay dalam proses. Nanti kami akan datang lagi jika ada dokumen tak lengkap. Jadi saya tak perlu bergerak pun sebenarnya. Tak perlu bergerak. Mereka yang bergerakkan untuk syarikat. Dia orang cari saya sebenarnya, macam tu lah. Alhamdulillah. Rezeki Allah lah, rezeki. Right. Jika saya
Suka untuk saya ingatkanlah kepada audiens-audiens semua yang di penghujung sesi kita ni kita akan ada sesi soal jawab lah, di mana kita akan letakkan soalan tu dekat komen. So siapa yang berjaya untuk jawab yang paling pantas, kita akan bagi voucher lah. So akan ada 2 soalan, jadi akan ada 2 pemenang. So bolehlah tunggu untuk hujung sesi ni. Okay, so kita telah sampai ke hujung sesi sembang Score Access ni. Jadi saya nak minta Encik Saiful dengan Puan Iza bagi sedikit input lah untuk concludekan kita punya session malam ni. So boleh start dengan Encik Saiful lah. Okay, terima kasih Cik Fah ya. Okay, so pada penghujung ni saya ingin mengingatkanlah kepada para usahawan-usahawan di luar sana, bila mana mereka ingin memulakan perniagaan apa semua, terutamanya kepada yang industri-industri kecil, mikro ini khususnya. So ingin saya mengingatkan kepada mereka ini ialah jika mereka ingin mengapply atau mendapatkan segala pembiayaan, so sila apply melalui Score Access ini. So seperti mana saya katakan tadi, dia punya langkah-langkah dia, cara-cara dia, apa-apa kriteria dia, dokumen-dokumen apa yang diperlukan, itu ialah tersangatlah mudah. So bagaimana mereka ini ingin memulakan lah. So bila mereka ingin memulakan apa semua sendiri, so mereka tidak mendapat tempat, orang kata tidak mendapatkan macam mana untuk menyelesaikan isu-isu ataupun cabaran semasa di dalam pandemik COVID-19 ini. So bolehlah layari di portal Score Access seperti saya katakan tadi di www.scoreaccess.my. Dan di sini juga saya ingin yang keduanya, saya ingin mengingatkan juga kepada mereka ialah jika mereka ada menghadapi masalah ataupun masalah berkaitan urusan-urusan di luar sana, silalah menggunakan kata portal-portal digital yang sedia ada inilah. So bagi memudahkan cara anda semua. So di situ saya ingin mengingatkan juga di Score Access ini kita mewujudkan untuk kesenangan kepada para pembiaya yang ingin mendapatkan pembiayaan. And then yang keduanya, di dalam portal ini juga kita ingin memudahkan cara, dan yang ketiganya ialah untuk mendapatkan orang kata kelulusan perniagaan anda itu sendiri. Dan sebelum saya berpindah kepada Puan Iza apa semua, jangan lupa share link di bawah ini, dan jangan lupa like page Score Access untuk mendapatkan informasi yang terkini lah berkaitan dengan Score Access apa semua tu. So apa-apa info dan apa-apa update melalui Score Access kita akan postkan melalui page ini. Okey, terima kasih. Okey, jadi kita teruskanlah dengan Puan Iza pula. Okay, terima kasih Pak. Okey, kata-kata akhirlah kepada semua usahawan di luar sana, tak kisah yang terjejas atau tidak terjejas, yang ingin mendapatkan pembiayaan suntikan modal ataupun untuk menjalankan perniagaan lain atau yang berkaitan, silalah pun segera. Jangan tunggu besok, lusa, minggu depan. Memang itulah. Kita satunya benda-benda macam ni kita kena peluang depan mata kita grab dulu. Kita isi dulu. Semua isi online sahaja. Tak perlu hantar dengan post ke whatsoever. Semua isi dalam website. Jadi kalau ada masalah tentang isi dalam tu, boleh berhubung dengan pegawai SEDA lah. Sistemnya agak friendly user lah, maknanya tak susah. Maknanya kalau kita boleh edit lah dalam tu, kalau kita salah upload ke, dia tak ada macam kalau ada salah tak stuck kat situ. Maknanya kita boleh edit, kita tetap boleh hantar. Kalau ada masalah, pihak SEDA akan maklumkan by email lah. Itu paling mudah lah.
Ya. Terima kasih. Okay, so itu saja daripada Encik Saiful dan Puan Iza. Terima kasih kerana dapat bersama-sama kami pada malam ni, dapat berkongsi pengalaman dan juga menceritakan bagaimana proses dan pengalaman dalam Score Access ni lah. Jadi, suka saya ingatkan lagi, kita akan ada sesi soal jawab kat bawah ni. So, untuk siapa-siapa yang nak menang Grab punya voucher, can just answer paling cepat and you'll get the voucher. Right. Jangan lupa untuk mendapatkan voucher tersebut. So, saya harap siapa-siapa yang memohon tu, everything will be smooth sailing for you. So, yeah. That's all for tonight. Thank you so much for participating with us. So we'll see you again next time. Thank you so much. Have a great night. Terima kasih. Assalamualaikum.